Kena tengok keadaan kita tu orang lagu mana. Keadaan kita. Kalau kita ni dikehendaki gapo dia ahli ilmu, kena ngajar, kena royak, kena ilmu. Kalau tak royak tak boleh. Ada cara untuk kita saja. Jadi keadaan masing-masing orang lah. Hak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarnya tidak begitu. Tidak begitu. Dan ini hadis ini kok mana-mana pun kita nak ambil kira walaupun tidak sampai ke peringkat akidah lah, kita tidak nak buat akidah, tetapi ada kebenarannya bahawa sebab berdasarkan hadis-hadis yang lain pun ada, iaitu manusia ni tidak masuk syurga sekaligus. Ada masuk dulu, ada masuk kemudian, ada masuk lambat daripada orang lain, memang ada. Itu memang betul. Dan ini tidak kerana lain melainkan kerana amalan lah. Walaupun dia masuk syurga juga, masuk syurga juga, sebab dia orang Islam masuk syurga, tetapi masuk syurga juga, tapi tidak syurga yang istimewa, kita kata. Tidak syurga yang istimewa. Jadi nak tahu mana istimewa atau tidak istimewa tu berdasarkan hak Nabi royak lah, berdasarkan hak dalam Quran. Jadi syurga ni banyak macam, tetapi orang hak masuk dalam tu walaupun dia tu tidak sempurna pun dia berasa puas hati dah. Tidak kata berasa kurang, tidak kata berasa kurang, dia tu puas hati dah dia. Cuma hak sebenarnya, hakikat sebenarnya ada lagi hak lebih, tapi dia tidak berasa. Tuhan buat jadi dia tu tak ada berasa deki, tak ada berasa terkilan, tak ada berasa terlepas, tak ada berasa kurang, tak ada. Tak ada berasa kurang. Dia buat lagu tu. Kira-kira je kalau kita nak banding lah, kalau nak banding dalam dunia lah, kita kata sepelemu lah, kita kata Tuhan buat dia tu tak ada deki dengan kita, nak makan sekuk ke, nak makan jalemah ke, nak Tuhan beri dia tu pandai makan rupuk. Jadi rupuk dia nampak tu sebenar dah lah bagi dia ni. Tak ada apa dah, tak boleh rupuk juga, kunyah tak kira. Setiap waktu duk kunyah tak kira lah. Tuhan buat lagu. Dalam syurga Tuhan boleh buat macam-macam. Jadi takut kita kata dia masuk dalam syurga dah kurang, jadi dia kuasa kurang sebab dalam dunia ni. Kita senang dah juga, tapi tengok pada orang lain lebih senang lagi. Kita pun kata alangkah baiknya kalau aku dapat lagu tu dah. Kita puasa kurang dah. Tidak lagu tu dalam syurga. Tidak. Nak pergi situ yang tak lagi sebab apa begini? Jadi terhalang sebab dalam dunia juga sakoknya. Tidak gitu. Cuma Tuhan buat dia tu dalam keadaan dia puas hati. Walau bagaimanapun hakikatnya tidak sama. Tidak sama. Begitu. Babul imam yaqta'ul khutbah lil amri yahduth. Ini bab imam memutuskan khutbahnya kerana sesuatu perkara ataupun peristiwa yang berlaku. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Buraidah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berucap di hadapan kami. Tiba-tiba mari Hasan dan Husain pakai baju merah. Budak ni, dua orang ni pakai baju merah, terus rebah, ya'thuran, tergelincir ataupun rebah dan bangun, rebah, bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun ambil dia, lalu buat naik atas mimbar, fasa'ida bihima, naik di atas mimbar, buat naik budak dua orang. Kemudian dia pun kata, lepas tu dia pun seperti tadilah, seperti kita sudah terjemah tadi. Ini hadis yang penting, hadis yang penting yang ana tidak sebut dulu kan. Ana sudah tulis tentang anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilupa dan dipinggirkan itu, tak tulis hak ni. Kalau nak tambah hak ni boleh. Boleh tambah lagi hak ni. Iaitu beberapa perkara ana sudah ingatkan. Dalam hadis ni kita kena beringat, kalau sebut cucu Nabi kat semua Hasan Husain semua. Tak ada dah cucu hak lain. Ya, kau sungguh tak ada cucu lain. Ada kan? Kita sudah bincang dah tu, tidak perlu pajak, boleh tengoklah. Tulisan tu boleh tengok. Tapi ada juga dia sebut Hasan Husain tu yang betul. Tidak semua tak betul. Tidak semua tak molek. Macam hak ni betul. Hak ni betul.
Bahkan dalam Tirmizi pun ada sebut ni. Tirmizi mengatakan hasan gharib. Kemudian Tirmizi kata hadis ini kita hanya tahu daripada riwayat Husain bin Waqid. Tapi Husain bin Waqid itu adalah salah seorang perawi Sahih Muslim. Imam Muslim pakai dia, buat hujah dia, maknanya kuat. Kuat. Hak lain-lain tu tak ada apa, boleh pakai belakang. Maknanya sekurang-kurangnya hadis ini hasan, boleh pakai lah. Apa hak kita nak sininya mana? Hak kita nak perbincangan hak tu tajuk tu panjang lah. Hak kita nak sini, cuba kita perhati mula. Hasan dan Husain pergi ni kan rebah kan bangun. Budak setara mana hak rebah hak bangun, umur berapa? Tu ada. Sedangkan dulu kita sudah jumpa dalam bab apa ni, dalam bab ittikhad, dalam bab ittikhadil mimbar kan, mengambil mimbar itu. Pada muka surat 74 pada muka surat 74, kat mana ada kitab ni boleh tengok. Muka surat 74, tengok bawah tu, hasyiah nombor 3, ta'liq nombor 3. Wa fil khamis, Nabi SAW mengambil mimbar tu, buat mimbar tu, suruh orang buat mimbar pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ini menukilkan daripada Ibnu Sa'ad, ini pada tahun yang ke-7. Mimbar itu pada tahun yang ke-7 baru ada mimbar itu. Sebelum pada itu tak ada. Walaupun Anwar Shah Kashmiri kata mimbar itu ada pada tahun yang kedua, dan dia kata ada riwayat banyak, sampai 15 riwayat tentang adanya pada tahun yang kedua, tahun yang ke-4 hingga tahun yang ke-9. Maknanya dalam tahun-tahun ni ada beberapa riwayat, tapi lebih sahihnya tahun yang ke-7 ataupun yang ke-8. Sebelum pada itu tak ada mimbar. Baiklah, kita sudah bicara dalam di risalah itu bahawa hak betulnya Sayyidina Hasan dilahir pada tahun yang ke-7 Hijrah, bukan tahun yang ke-3. Seperti hak kebanyakan orang duduk sebut tahun yang ke-3. Husain lahir pada tahun yang ke-9. Kita sudah kemukakan bukti-bukti dia. Hak sebetulnya gitu, bukan pada tahun yang ke-4 ataupun pada tahun yang ke-5. Sebabnya kalau dia lahir pada tahun yang ke-8, tahun yang ke-3, yang ke-4, seperti dalam hasyiah, dalam syarah ni sebutlah. Dia kata lagu mana? Dia kata dia, pada muka surat 114, wa hadha alladhi qalahu al-qari mushkil. Al-qari kata mana juga rebah jatuh ni. Wal makna mereka jatuh tu, jalan tu, bila jalan tu jatuh patah kecil lagi. Tapi dia kata apa yang disebutkan oleh qari ni muskil, kata dia. Sebab Rasulullah SAW mengawinkan Fatimah dengan Ali pada bulan Safar tahun yang kedua Hijrah. Ada juga ulama mengatakan pada bulan Rajab, dan dia duduk sekali pada Zulhijjah tahun tu. Hasan lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun yang kedua mengikut pendapat yang rajih, kata dia. Husain lahir pada tahun yang ke-4 Hijrah mengikut qaul yang rajih. Dan mimbar ni ada pada tahun yang ke-8 mengikut qaul yang rajih. Dia kata seperti tadi kita sebut. Kata setengah ulama pada tahun yang ke-7. Bermakna kalau ambil kira hak ni, sebab Nabi SAW ambil dia naik mana? Naik atas mimbar lah. Mana dia berucap atas mimbar tadi. Bermakna umur Hasan tu pada ketika itu lebih daripada 4 tahun.
Dan umur Husain 3 tahun beberapa bulan kata dia. Pada umur ni budak-budak kuat dah kata dia. Kalau berjalan tak rebah dah. Kerana kecil kata dia. Ataupun kerana kurang kuat. Boleh jadi kata dia. Oleh kerana dia nak terima waktu tu, boleh jadi kata dia yang rebah tu kata baju tu lama jirik jadi rebah. Tu dia sebut di sini. Wallahu a'lam kata dia. Kita kata dak. Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kecek di saat akhir dah, pada tahun yang ke-10 dah. Kalau pada tahun yang ke-10 Hasan bermakna umur 3 tahun. Husain umur 1 tahun. Dah sabarlah, duk rebah lagi. Dah pernah sabarlah dukung dua-dua tu naik. Kalau sudah umur 7 tahun dah, besar benar tu dukung tu naik atas mimbar itu. Cara orang menyatakan kasih, menyatakan sayang, menyatakan mesra ni budak-budak kecil-kecil lagi. Bukan sudah besar dah. Umur 7-8 tahun dah. Tidak lagu tu. Dengan sebab itu, berdasarkan selain daripada hak ni, inilah menunjukkan bahawa Hasan dan Husain tu masih kecil lagi. Masih kecil lagi. Selain daripada dalil-dalil yang telah kita kemukakan dalam risalah tu, hak ni adalah salah satu dalil. Nabi SAW pun ambil, dia buat naik. Dia pun kata sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Aku tengok 2 orang ni, cucu dia ni, aku tak sabar kata dia tengok. Lepas tu dia pun aku tebah semula. Maknanya hak benar sabar, hak pergi ambilnya kecil. Jadi dengan sebab itu kita kata Hasan dan Husain itu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, dia masih kecil lagi. Dengan sebab itu tak ada riwayat dia. Tak ada riwayat dia. Hasan pun tak ada. Serabut tak ada riwayat terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tapi Nu'man bin Bashir, ya kira-kiranya tahu itulah juga. Rafi' bin Khadij, jangan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil pada tahun yang kedua lahirnya, dia ada juga riwayat. Ni tok dia sendiri tak ada riwayat. Dia tak ingat pun rupa tok dia. Hasan tak kira lah Husain tu. Husain tu tentu dah adik. Hasan tu dia tak ingat rupa. Dia terkena tanya pak dara dia. Dia kena tanya pak saudara dia. Lagu mana rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syama'il Tirmizi disebutkan begitu. Itu telah kita sebutkan dalam risalah, menunjukkan bahawa Hasan dan Husain ini kecil lagi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata hak ni pada masa dia kecil ni, mana pada tahun yang ke-4 member tu tak ada lagi. Lagu mana? Member tak ada lagi. Pada masa tu peristiwa ni berlaku, nak sabarlah rebah ni, muka dia kecil lagi. Masalahnya dia kata member pada tahun yang ke-8 waktu hak rajah. Kalau tahun yang ke-8 dia tu lahir pada tahun yang kedua atau pada tahun yang ketiga, besar dah tu. Tidak ada rebah lagu ni. Begitulah. Dan kita boleh terima ni riwayat ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil Hasan dan Husain, apa cucu dia lah? Gua cucu dia lah besar dah tak kena dukung. Besar dah lah. Jadi hak kecilnya hak ni. Nak sabar. Boleh terima, boleh. Selesai masalah. Tapi kalau kita terima cucu ni pun besar juga, lah cucu lain pun besar juga, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu hak ni saja, hak cucu lain tu tak cara, tak pernah sabar lagu tu. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pilih kasih lagu tu. Dia sayang support je cucu dia. Jadi nak tengok orang lain-lain lagi tu, tengok risalah tu lah. Kalau dari risalah tu cukup dah. Walau bagaimanapun ini salah satu, boleh ditambahlah sebagai salah satu bukti lagi menunjukkan Hasan ni kecil. Lahir pada tahun yang ke-7, Husain pada tahun yang ke-9, tu waktu lebih tepat. Waktu lebih tepat. Kemudian khutbah ni khutbah apa? Bukan khutbah Jumaat. Khutbah lain. Kalau khutbah Jumaat tak boleh nak buat benda-benda lagu ni. Kecuali kalau kita kata ni khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab setengah ulama mengatakan tak boleh. Dia boleh jadi batal khutbah tu. Boleh jadi batal.